Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to our Pillow Talk Podcast. Lambat lah. bersama saya Izzatul. Bersama saya Patricia. Dan saya Mira. Untuk sesi ini kita akan membincangkan tentang apa-apa je. Apa-apa je kan. Yes. First episode kita punya podcast Pillow Talk Podcast. So seperti biasalah kita punya Izzatul sebagai host kita. Alright. Okay. So kita Dah habis Sam ni? Standby? macam mana? Korang okay? Macam tu lah. Santai. Santai. Okay, so macam kita tahu semalam kan kita habis kita punya Sam. Macam Mira? Oh, macam aku awal daripada korang. Aku 26 dah habis lah. Dah ada Oh, official. Haji. Tak lambat. Tak tahu, korang memang lambat tu. Setiap Sam memang Gua lambat ajar. habis tu. Gua ajar Okay. Ya. Apa? Kita okay je. Okay je kan? Okay. Layan Olimpik ke? Kau layan ni? Tak sangka ni. Weh, Faham. apa pula? Awak hantar layan lah? Tak sebab Shan dia macam layan Olimpik, aku macam wow. Weh. Mira. Serius Mira. Mira. Malaysia Mira. Malaysia Mira. Lawak lah, Fight for lawak. Malaysia. Tu dia. Okay, back to the topic Okay. kita. Okay, sebabkan kita baru dah habis Sam 4. Apa kata kita bincang lah macam mana kita punya proses praktikal. Dah ada, macam kau Mira dah ada ni macam apa-apa any news ke apa ke? So far, itulah hospital tu macam tak bagi tahu lagi jawapan sama ada nak terima ataupun tak students ni. Sebab COVID ni pun makin tinggi kan. So itulah lecturer kita orang pun tak bagi kata putus lah. Cuma bagi tahu macam standby saja daripada segi mental dan fizikal. Tu dia. Okay, so kurang. okay, so untuk pengetahuan semua. Okay, macam kami cakap pasal praktikal ni kan. Okay, untuk pengetahuan semua, Mira ni dia lain course lah daripada aku dengan Izzatul. Okay. Guna aku lah. Boleh. Okay. Daripada aku dengan Izzatul lah. So Mira, kau course apa? Macam aku budak fisioterapi. Fisioterapi. Urut-urut. Waktu Lizzie injet tu dia yang tolong. Okay, macam kita tahu lah budak fisio ni macam contoh kan, macam dulu kami dekat college kan, kalau budak-budak fisio ni kalau contoh macam injet ke macam kami sakit otot ke memang budak fisio lah, mereka ambil pot. Betul. Korang main sukan tu biasa. ingatlah budak fisio yang selalu tolong korang Thank you Mira. Thank you budak fisio. Macam korang pula, budak-budak, korang ni budak apa? Cakap sikit kat dia orang ni. Dewi. Oh, kita orang cuba teka. Cik, tak ada. Korang, aku tahu, korang budak girl. Yeah, aku budak girl. Kata menyerah. Rindu aku nyanyi. Wih, lawak tu. Lawak baik. Okay. Dewi, apa dia? Kita orang, aku dengan Bat, ni budak farmasi. Budak farmasi. Tak cocok bawah jabatan ni. Lah sikit lagi korang ni. Okay. Tak ada lah. Budak farmasi. Kita orang punya praktikal pun masih kena freeze lagi dengan hospital. Lecturer pun cakap macam tu. Tapi kalau supposed to be macam praktikal start bulan 10 actually. Tapi sampai sekarang hospital tak ada Penempatan lagi. Tak ada apa-apa respon lagi. So sama je lah kita. Senasib lah Mira. Faham. Tapi macam korang Okay Mira. Korang tapi macam korang ada tak probability untuk praktikal online saja? Macam lecturer bagi case study ke apa ke? Sangatlah tinggi probability tu ya. Betul. Sebab macam our kita sini tahu pun, sebab macam kita tahu macam
macam kos kita orang sendiri memang ramai kan, batch kita orang banyak macam visio sikit kan. So macam so macam benda tu memang kena jadi sistematik lah. Betul tak Dewi? Macam Betul. sebab banyak hospital yang akan ditempatkan kami. So memang benda tu memang kena ni lah. Kalau macam sikit tu mungkin boleh selit-selit sikit tapi tak tahulah kan. Sebab kalau lecturer nak buat pun rasanya tak kekok kot sebab our senior pun memang ada je yang ADL. So macam itulah. Tak kekok lah untuk apply kat kita orang. Tapi macam kita senasib lah kan, macam kos Mira, Fisio dan kita orang farmasi, so macam senasib ada kemungkinan untuk ODL praktikal kan untuk SEM 5 ni. Tapi untuk kos lain-lain kita macam dengar dah ada kan yang dapat penempatan macam dah confirm. Dah tag dengan Envy dengan Ya, Envy. Envy. Korang tahu tak Envy tu apa? Envy tu ni environmental health. Lalu dia orang ni kalau Bat cerita Bat, kalau pekerjaan dekat KKM tu dia orang bahagian apa? Bab ni bagi aku Bagi dia. Okay. Environmental health ni kalau macam dekat KKM tu banyak ni lah, banyak tentang persekitaran lah. Saya pun tak tahu nak cerita macam mana, tapi banyak tentang persekitaran macam jabatan kerja dengan jabatan alam sekitar, KKM pun ada juga macam tu lah. Kalau dalam KKM tu ni budak-budak fogging tu. Macam tu. Benda macam lepas tu yang pergi bagi grade dekat kantin, itu budak-budak Envy lah. Macam hari tu pun dekat masa kita masuk college tu kan, macam depa buat assignment depa tentang apa? Yang cari nyamuk-nyamuk Betul. Dia jentik. So macam macam tu lah. Nampak macam senang kerja dia orang ni, tapi bila tengok dia orang study macam nampak deep siut. Aku pun tak faham dua benda yang dia orang study. Aduh. Okay. Itulah kekurangan. Itulah Envy. Lepas tu dia orang dah dapat penempatan. Jadi macam mana kisah dia orang? Saya tak tahu lagi lah dia punya update tu sebab kita mungkin senasib dan mungkin ada yang rezeki depa lah kan. Nak praktikal. Tapi kalau macam hampa pula macam korang kan. Lebih prefer nak macam contohlah macam kita lain-lain kan, mungkin ada yang bersedia untuk nak pergi praktikal, ada yang tak ready lagi. Macam aku memang kira nak pergi praktikal lah kan. Sebab macam tu lah kita kata seronok lah kan, dah habis SEM ni kita nak try something new lah kan. So macam setengah orang nak duduk rumah tak ready lagi. So korang pula macam mana? Mira dulu. Okay, Bat pilih Dawiyah. Okay. Kalau aku nak pergi praktikal lah, bukan sebab apa, sebab dah lama ODL. Kalau macam kalau kita bukan ODL tu mungkin tak ready lagi lah nak praktikal, tapi dah lama dah ODL macam tak tahulah. Tak bertahan sangat duduk kat rumah ni. Betul. Tak boleh lah. Kalau next time ODL juga tak tahu lah. Kena tough sikit lah. So bagi aku nak praktikal lah. Betul. So Mira pun macam mana? So pilihan kau adalah praktikal fizikal lah. Of course. Itulah, of course. Tak lah, tapi macam aku prefer yang klinikal, pergi keluar. Tapi aku tak sedia lagi nak rawat patient. Faham. Disebabkan oleh? Sebab kita orang kan banyak apply knowledge on physical kan. Macam banyak contact dengan patient. So bila ODL belajar ni, dia macam apa benda yang kau belajar ni limited tau ilmu tu. Betul. Sebab ni contact, takut cases tinggi. Betul. Aku pun ingat sebab tu. Kita ikut SOP. Tak, dia macam bila kau punya knowledge pasal ni sikit berbanding dengan senior-senior. Sebab senior sebelum ni kan macam setiap SEM dia orang akan keluar kan. Keluar praktikal. So daripada situ dia orang belajar cara nak
macam nak contact dengan patient, cara nak apply. Tapi kita orang ni macam fully belajar. Lepas tu baru kita apply kat patients. So kat situ kalau macam buat salah ke apa ke, takut lah kat situ. Dah lah tak pernah jumpa patient. Lepas tu belajar pula ODL. So macam lupa belajar pun macam mengadap kat laptop je kan. So belum tentu lagi kau dapat apa yang kau belajar tu. So bila tiba-tiba nak apply kat patient ni macam takut. Macam tak. Lepas tu, Tapi critical tu penting tu. lepas tu macam bagi hang lah kan, macam apa beza macam okay lah ODL dulu kan macam dalam kelas kan buat praktikal dengan kawan-kawan, maksudnya gunakan kawan sebagai model, gunakan sebagai model sebagainya kan sebagai patient so macam dari segi macam hang kata ada limitation ni kan, apa yang limitation dia kalau belajar online, macam hang kata tak boleh pegang patient tak boleh nak benda yang kau belajar tu. Patient tu. Contohnya macam mana? Contoh macam kita orang belajar subjek MS, musculoskeletal. Okay. Tu macam benda tu siut. Dia akan ajar contohlah satu ni yang memang aku macam susah sikit. Joint mob. Kita orang belajar benda tu time sem 2 tak silap. Sem 2, sem 3, sem 2. Benda tu memang kita orang memang sepatutnya kena knowledge tu on hand tau. Memang kena practice terus bila belajar tu. Tapi bila kita orang belajar online ni, bila nak apply kat rumah ni, siapa je ada kan? Parents, siblings. So bila kau nak apply, kau tak tahu skala yang kau buat tu betul ke tak, grade dia betul ke tak. Lagi satu, diorang bukanlah patient yang sebenar-benarnya. Diorang tu sihat. So untuk tahu diorang tu sakit ke tak bila kita buat tu, susah lah kat situ. Lagi satu bila kita lagi satu benda tu, contoh kita orang kan pakai alatan-alatan kan, so macam korang juga. Bila kita belajar ODL ni, alatan-alatan tu kita just tengok daripada video je. So dekat situ kita tak tahu nak gunakan sendiri on hand. Macam tu lah tu masalah dia. Macam korang pun mesti ada juga kan, budak-budak farmasi. Macam korang pula apa difficulty dia? Difficulty tak ada kot. Cik tak adalah. Dia tengah fikir tu. Bukan maksudnya macam difficulty. Sebab kita orang pun ada je dah buat dah lab hari tu, dah compilekan dah lab. Lepas tu nanti kalau bila dekat hospital pun setup dia lain-lain. So memang nak tak nak pun memang dia orang kena ajar lagi. Kita orang pun kena belajar lagi. So betul. Difficulty tu macam sentiasa ada walaupun kita orang belajar. Cuma macam kita dah lama duduk rumah kan. Mungkin communication lah kot. Communication ke apa ke. Lepas tu nak buat kerja dengan cepat. Kan? Kalau duduk rumah kan macam procrastinate banyak kan. Betul. Benda-benda macam tu lah kot. Lepas tu cepat tired sebab dah tak fit kan. Yes. Betul. Macam tu betul lah. Betul lah. Aku agree juga dengan apa yang Dawi cakap tadi macam dari segi communication tu, sebab kita dah lama duduk rumah kot, macam faham tak? Mungkin nanti praktikal kita akan kerja penat apa semua. So mungkin kita akan emotional sikit. Kita tak tahu lah kan keadaan tu macam mana. So aku bab praktikal ni apa yang aku takut tu macam tu lah. Mungkin aku cepat lambat tangkap ke nak dapat apa yang preceptor panggil, macam yang handle kita tu kan. PPF tu. Takut macam tu lah. So benda tu mungkin akan jadi stressful sikit, tapi itulah kita tak tahu lah keadaan sebenar macam mana kan. Tapi berdasarkan yang senior cakap tu rasanya macam okey je. Kita just ikut sajalah apa yang kita punya tu cakap kan. Macam tu lah. Halangan dia tu communication tu, in terms of macam Dawi kata lah, macam tak fit lah, pergi balik penat kan. Macam dulu kita pernah duduk kat college. Tu balik-balik tu memang kita ada masa tidur, ada masa nak buat kerja. So memang benda tu jadi rutin harian setiap hari. So kat sini kita duduk rumah, pagi-pagi pun entah mandi tak mandi lagi, entah makan entah tak makan lagi kan. So macam kena balik banyak procrastinate banyak yang ni lah. Begitulah. So macam mana kalau contoh lah kan,
korang dah ready mental belum? Ni kalau kena ODL. Weh, tak ready doh. Sakit doh. Sumpah Sakit sakit doh. doh. Tak tahu lah Weh, tengok apa. sem 4 pun aku tak boleh weh. Aku macam nak nangis Macam lah. sikit lagi nak drop lagi subjek ENT tu. Aku macam kau tak ni. Koyak babe. Jangan Koyak cerita Pat. teruk. Apa kita punya quiz. Quiz lah. Weh, pergi mana weh? Tak ada kau. Weh, yes, awak yes, dengan yes, korang tak ada. Mira lah kan. Tak ada. Boleh ke? Tak boleh. Private. Nanti lah. Okay, Pilih kita rasa benda ni. Tak boleh lah. Tapi okey je. Faham. Tapi dah habis dah. Kita orang dah habis dah. Okay, sem lepas dah habis kan. Season 4 dah habis. Season 5 ni tak tahulah. Saya tak tahu lah. Kalau let's say kalau kan tadi kita dah cerita kalau kita dah ready ke belum untuk praktikal fizikal. Tapi sekarang kalau let's say kalau ODL kan, apa plan korang? Kita pun dah habis second year, apa plan? Macam macam tu lah. Apa plan kita? Apa plan korang? Okay, kalau ODL lagi sem depan aku rasa aku lagi banyak procrastinate tu. Sumpah. So Yes, macam girl. macam ODL case study. Aku macam apa benda tu. Nanti untuk masa depan. Ya tu masa depan nanti nak dah hadap dengan passion. Mampus aku macam kaku gila lah. Sebab kita tak ada skill nak cakap dengan passion tu. Boleh bayang. Salah satu lah. Tapi kita boleh baiki yang tu. Tapi itulah ambil masa lah nak baiki pun. Dia mesti jadi macam contoh lah, macam kita nak cakap passion kan, macam mesti macam dalam buku yang kita cakap, okay encik jadi faham tak? Macam mesti jadi macam buku. Memang ayat buku gila weh, ayat buku. Terkeluar ke? Kalau tak terkeluar tu Sini yang dekat waktu sini yang luar tu judge kan. Tu lah. Macam farmasi yang lama-lama tu. Kau ni lah, kau boleh buat je. Biasa lah. Biasa lah tu. Apalah. Budak-budak. Macam kau Dabi? Macam aku plan, kita buat podcast lah. Cik tanda lah. Macam tu lah. Tak nak study sebab mesti ada test kan. Tu study case, assignment. Tu je lah. Tak ada plan sebab nak keluar tak boleh. Tapi ada kerja. Siapkan. Itu je. Kau macam pasrah gila kalau ODL macam bagilah. Dia assignment. Kau gila ke? Ya weh. Aduh. Tak tahu nak cakap apa lah. Macam dia macam cycle yang sama lah. Cycle yang sama lah. ODL ni kita tak cakap apa. Memang cycle yang sama je lah kita hadap macam semester lepas. Cuma bezanya mungkin dari segi workload tu mungkin akan beza sikit lah. Mungkin kita praktikal praktikal ODL, so macam mungkin bertambah lah kan. Betul. Mungkin lah. Tapi kan kalau sepanjang korang ODL ni jujur. Korang produktif ke tak sebenarnya? OMG. TBH. OMG. Kau jangan cakap macam pagi kau tengok laptop, petang kau tidur, lepas tu kau sambung lagi tengok laptop. Pagi? Apa tu pagi? Pagi kelas gila. Pagi, tak tahulah weh. Pagi kalau kelas pukul 8 tu, tengok Kalau tercerita nasib lah. Kelas macam tu okay. Macam korang kan kalau nak bangun pagi kan, ODL ni kan kat rumah kan, macam dulu kita bangun sendirilah ataupun member roommate kejut kan. Macam sekarang ni kau sendiri ke, adik-adik kejut ke ataupun parents korang yang kejut ke, mak ompah kejut ke macam mana? Parents kejut okay, Mira dulu. Kalau macam aku akan try bangun dulu lah dengan alarm tu. Tapi kalau macam aku tak bangun, sama ada pagi tu ada kelas ke tak, mak aku tetap bangunkan aku tu. Macam ada kelas ke tak hari ni? Dah pukul 8 ni. Okay. Maksudnya mak hang akan tahulah ada kelas pukul 8 semua tu kan? Takkan tahu. Dia tak tahu hari apa aku akan ada kelas. Tapi dia akan Tapi dia tanyalah. Dia tanya. Okay, faham. Tapi dia tahulah yang bukan weekend. Macam aku alam lah. Tapi kalau macam
kelas tu mak aku tak tanya tu, tapi macam mak aku kejut sebab nak suruh aku solat subuh je. Oh, Lepas tu nasib aku apa? Lepas tu pandai-pandai lah, pandai-pandai hang lah. Pandai-pandai hidup. Kalau Oh, tertidur, faham. tidur lah. Kalau bangun faham. guna. Oh, adik kau tak kena kau. Kalau macam pukul 8 tu. Even tak tahu schedule. Tak. Dia, Uish. kelas dia. Faham. Tapi member ada kan, member call. Kalau Tapi masih aku lambat sangat tak terlelap pun. Sebab kelas kita orang pukul 11, Sam ni. Tapi yang pukul 8 tu memang bohong lah kalau tak lelap. Kelas ke-8 tu aku masuk, dah lah kelas sejam. Kau rasa? Lepas kau Aku rasa. yakin Dawi ni mesti macam budak-budak bangun pukul 8 kan. Kelas tak Betul. sabar lecture dah. Betul. Waktu lecture tanya aku yang jawab. Oi, perform terus. Sekejap, nak cari recording sekejap. Saya setkan. Aduh. Nak cari recording sekejap, ada tak nama Dawi yang jawab? Left meeting kan. Aku ada partner aku. Dia jawab serentak. So macam Uish. lecture Macam dengar tak dengar detect lah. aku sangat. Oi. Ikut lah. Kalau Siapa macam je kau dulu pula, Syah? jawab. Apa dia macam kalau macam aku pula pagi tu macam kau tahu lah aku memang mandi kan. Syah Memang bangun lebih aku mandi lah. produktif, siut. Memang pagi tu memang aku mandi. Walaupun kelas pagi memang aku mandi. Lepas tu time macam Dawi kata tadi lah, time pukul 8, kelas pukul 8 tu memang nasib lah. Kalau ngantuk tu tapi tak adalah tidur macam atas katil nak tidur kan. Sebab tu macam Faham lah, faham. macam Tidur sebab atas meja lah. mampu dengan mak aku kan macam tu lah. Macam Baru kena pukul ya. Lepas tu kalau macam kami kelas petang hari Khamis sebab tu membarai lah kan. Esok tu memang tak ada kelas pula kan. Kelas petang pukul 2 kan. Lepas ya az-zuhur tu. Lepas tu bayangkan Lowi. Apa dia punya apa? Lecture tu 3 jam. Kau rasa? 3 jam ni. 3 jam weh. Dah lah subjek tu subjek susah. Paling susah dah. Aku kalau kelas pukul 2 ke atas tu nasib lah. Tapi macam mana pun by hook by crook untuk exam memang kena study lah untuk subjek tu kan. Gila tak study. Gila. Memang mampu Tapi kan macam apa pendapat korang macam orang cakap time lecture tidur lah apalah. Kita sebagai mahasiswa macam mana? Mahasiswa kan? Yo ITM sangat. Aduh. Apa pendapat korang? Dawi. Aku okey je kalau ODL sebab ada recording. Kan betul? Tapi macam certain lecture tak bagi recording tau. Betul. Macam aku, nak masuk lah, tak masuk sudah. Macam tu. Oops. Macam aku grup kalau subjek kos aku memang ada recording. Betul. Macam aku pula kalau tak ada recording ke aku boleh je study lecture note. So macam faham lah. Tak kisah sangat. Macam aku. Macam kalau jenis yang macam kalau tak faham kau cari sendirilah. Tapi prefer lecture explain lah, tapi boleh je sebenarnya. Tapi prefer lecturer explain lah. Sebab tu lecture note dia kan. So kita tak faham kadang-kadang dia buat singkatan ke apa yang dia nak masukkan. Setuju juga benda tu. Sebab macam benda tu notes kan, lecture notes. So macam kalau kita tengok lecture recording tu dia akan explain balik apa yang dia baca tu kan. Macam tu lah. Betul. From that lah kita faham. Macam kalau aku bukan mahasiswa aku kan macam judge lah budak-budak ni. Benda tu tidur tempat macam tu lah. Tapi sebabkan aku pun student. Toxic gila kau. Aku kena tapi sebabkan aku pun student aku macam faham lah. Sebab bukan saja penat dengan assignments, dengan lectures. Kita juga penat sebab kita kat rumah kan. So semua tanggungjawab. Banyak gila kita punya tanggungjawab. So
Slides sebelum lecture tu memang penting gila lah. Even tak ada dia punya recording, slides tu memang penting. Even macam kau tak faham pun, Kan? bila dah naik exam tu kau akan cari juga benda tu dekat betul. Google. Sebab tapi test aku pun nampak memang based on tu. Betul. Memang. Sebab benda kalau nak belajar, course kita ni banyak. Tak ada Dia limit. meluas sangat. Meluas sangat. Takkanlah dia tanya dia yang dalam apa study case tu kan. Itu macam meluas sangat tu. Itulah, itu dah master PhD level 2. Itu lah. Tidak saya. Tapi kan macam kita tahu lah macam kita tanggungjawab banyak apa semua kan. Lepas tu at the end of the day mesti ada macam at one point yang kita rasa macam burn out gila. So macam mana pula dengan korang? Korang pernah menangis tak? Sampai menangis macam nak lepas Aku semua kan? tak, aku kuat. Aku tak nangis. Uish, kuat gila weh. Aku tak nangis. Aku Ya. speechless. Aku speechless macam tak ada feel. Macam one day tu kan, current mood kau macam nak habiskan masa dengan nak termenung. Itu. Nangis tak? Nangis tak? Okay. Kalau macam aku, sebab aku komitmen aku bukan aku macam korang tahu kan, aku komitmen aku bukannya nak komitmen aku bukannya Student saja. Student saja kan. Adalah macam side tu club apa semua kan, sebab Jawatan lah, administration lah. gitu. So saya boleh ahli kelab, jadi pengasuh untuk saya. Tiba. Mesti macam tu lah kan. Macam like that lah. Macam lepas tu bagi aku tak ada masalah pun. Tapi in terms of macam tu lah. Bagi tu ODL in terms of internet, saya lagi nak download lambat. Benda tu yang jadi macam betul. Sebab aku pula macam benda tu kan. Macam aku pula masuk kelab ni, aku pula bahagian multimedia kan. So macam benda tu nak edit tu senang, tapi kadang-kadang nak upload tu internet lambat. Internet lambat. Lepas tu orang pula nak masa, nak time ni, nak isu apa semua. So macam benda tu macam tu lah. Kadang-kadang aku emo gila kalau lecturer suruh hantar borang aku janji ke borang apa benda ke. Time macam dah lama kan, kita dah relax, tiba-tiba dia suruh hantar. Aku macam bengkak gila. Aku tahu macam, tapi bengkak-bengkak pun aku submit je lah. Yelah, kita student, apa yang kita boleh buat? Kita boleh payung, kita macam marah-marah pun submit je lah. Submit je lah, tu je lah. Saya yang menurut perintah, macam tu. Tu je lah. Macam kau pula Dawi? Apa yang kau buat waktu kau burn out? Itu lah. Tu lah. Termenung. Termenung habiskan masa, lepas tu tidur. Betul lah, paling-paling pun tidur lah. Ya doh, tidur sebenarnya dia membantu. Kan, bila ODL kan sebelum ni kan kita macam every stress tidur. Bila kau dah macam buat macam tu, benda tu macam sometimes immune tau. Betul. Macam immune. Ya, aku rasa tu. Bangun stress juga. Betul. Aku tak tahu. Tu lah, sometimes macam kita kena teruknya ODL ni kan. Macam sampai kita nak kena explore benda baru untuk kita rawat balik benda tu. Sebab tu pentingnya self reward. Betul. Faham. Sebab tu pentingnya self reward lah. Macam korang kan kalau habis buat apa, self reward lah kan. Macam dulu kat college memang heaven gila. Lepas tu memang kita reward lah. Macam pergi McD lah paling-paling pun. Paling pun pergi McD tu makan fries pun okey dah weh. Paling fries pun okey. Ais krim McD tu, sedap weh. Lepas tu lepak kat padang tengok sunset. Best lah. Rindu tu. Kita pun dah habis second year. ODL pun dah 3 sem. Tapi pengalaman tu still ingat weh. Betul tu. Bukan kata diploma, aku tak tahulah zaman degree ke apa. Mungkin macam orang kata zaman degree lagi stressful daripada diploma kan. Tapi diploma ni memang aku dapat rasa macam pressure gila. Kan, dengan lecturer bagus kan. So member bagus. Tempat kita punya environment college okay. So masuklah UiTM mana? Tak boleh.
Yang ada kau course beli, nanti kita kau beli. orang ambil tu. Pandai buat research Buat research sikit. Kalau berminat apply. Kita lalu kan. Betul. Itulah. Best kan? Kalau ikutkan, ingat tak? Kita sempat pergi college. Ya Lepas tu. tu, weh, Dalam dua bulan bulan lebih. 3 bulan ni? 2 bulan lebih lah. 2 bulan setengah lah. Tapi Tapi itu pun, even 2 bulan setengah pun dah rasa macam satu sem weh. ya tu. Rasa macam balik tu rasa macam, wih, aku Wah, habis sem. puas. Aduh. Best Kan lah. dia menangis-nangis lah. Mira yang kita sangka keras-keras pun dia menangis kok. Dia nangis weh. Dia nangis. Jangan expose. Okay. Best lah. Ya doh, sebab Setengah benda tu. tu macam kau dah lama tau. Kau dah lama kat rumah, kau macam nak sangat jumpa kawan-kawan kau. Sekali kau dapat, kau tak betul, gila. betul. Ya betul, Tapi betul. even though yang tu 2 bulan setengah kan, kita dapat jumpa je. Ada lagi limitation kita tak dapat buat. Tapi dah bersyukur sangat dah. Dah bersyukur sangat. Betul. Dah rasa macam, weh, nikmat dunia weh. Ya doh. Tu lah kan. Sem lepas jugalah. Sem lepas aku baru nampak Syah dia gigih nak jogging. Weh. Nama ni mana benar weh. Dia jogging sekali je time sem 1. Tak weh. Dawi, aku nak turun sebab aku jalan je. Bukan jogging mana pun. Dia nak itu ni lah. satu. Dia nak sembang kita lah. Kau ni. Tak apa. Itu macam satu improvement lah untuk Betul dia. dah kan. Betul. Tidur aku tak pernah turun tu. Aku bersyukur gila. Dia jalan-jalan pun aku bersyukur lah. Sebelum ni dia tak turun bukan sebab tak nak weh. Dia busy. Kau kena faham. Faham. Jawatan. Dah lah tu. Alah, dah ni pun. Tak ada. Gurau je. Faham. Tapi tak apa, aku nak claim juga macam tu. Bitter. Hashtag support bad jogging. Tapi sekarang apa tak boleh tu. Nak jogging pun tak boleh. Betul tu. Tapi sekarang bukan boleh jogging. Dia bagi jogging je Ah, kan? jogging dengan basikal. boleh je. Tapi macam bagi Tapi aku lah. dekat Langkawi tutup. Oops, sorry. dekat COVID bad. Dekat tempat kau tutup Dekat tempat aku tutup je. Tak buka pun. Oh ya. Maybe sebab tempat kau tinggi tu. Tinggi weh. Okay. Kau nak tahu tak kenapa? Faham. Aku Sebab geram tu lah dia betul. tak bagi. Dia kisah macam ni. Punca dia. Boleh ke buka Aku cerita je lah sikit kisah dia. Nanti kau beli. Orang pelarian tu. Orang pelarian kena infected. So bila orang pelarian ni kau faham je lah tempat dia orang macam mana. Dia orang duduk rapat-rapat lah kan. So bila rapat tu kau rasa separated tu laju lah. Lepas tu bila ini sorry lah. Aku cakap perangai dia orang ni degil sikit. Ada certain yang degil. Certain lah yang macam dia orang nak kerja. Dia orang nak kerja perlukan duit. Lepas tu dia orang tak nak duduk kat rumah. Macam nak lepak kan. Nak lepak macam seperti biasa. So infected lah. Macam tu lah. Macam tu lah. Sebab tu lah cases tinggi. Betul, benda tu mempengaruhi. Tapi macam aku personally, walaupun kat tempat aku pun tinggi juga macam kat kawasan keramat aku pun ada juga yang positif. Tapi macam tapi untuk yang macam jogging park semua tu buka je. Tapi macam aku sendiri sebagai insan yang jarang-jarang beriadah di luar tapi personally aku personally aku macam takut lah sebab macam jogging kan. Jogging lepas tu macam angin kan. So aku tak tahu lah kan. Sekarang varian dia pun dah bertukar. Aku even dia buka pun aku sendiri yang takut. Aku yang sendiri yang paranoid. Pergi PPV tu yang ambil vaksin tu pun nak pegang benda tu pun aku paranoid. Nak suruh orang tangkap gambar pun aku paranoid. Tak tahu kenapa. Kita ambil langkah Mira, selamat lah. Han dapat lagi vaksin tu? Tak dapat lagi? Alah, sama weh. Jangan marah kat sini. Aku marah. weh, aku marah. Kita back balik ke dulu. Aduh. Tapi hati yang tak nak vaksin dapat. Aku yang nak ni. Tu lah weh.
Memang macam Tak, tu maksudnya macam ni Mira. Dawi. Kalau Dawi baru ni dia dapat Sinovac. Lepas tu contoh aku dapat Pfizer. Kau pula Mira kau dapat AstraZeneca. So podcast ni akan tamat ke macam mana? Kita putus kawan lah. Aku Jangan live meeting lah. tunjuk Aku sangat live meeting kurang lah. bijak tu. Kita budak farmasi. Kita budak health science. Ya. Nanti kau bleep moment tu. Nanti bagi dia ubat. Dah okey je lah. Stress sangat duk. Kan kita tahu sama je function dia. Cuma company Sajalah. pun Saja nak provoke golongan-golongan. Aduh. Wah, sama je. Tapi cuma diorang tak nak sebabkan side effect je. So kalau Betul. bearable untuk kita okey lah. Tak ada masalah lah. Betul? Yes, betul. Dia side effect je lah kan. Sebab sakit kot side effect. Okey je. Kita cakap siapa tadi? Kita cakap pasal ni yang praktikal tu. Lepas tu tiba masuk Sejauh sangat begini. Tu lah. plan. Kan kita cakap pasal plan kalau ODL. Lepas tu tiba-tiba ODL dah. Oi, vaksin. Faham. Okay. Dawi. Kau masuk balik kat mana yang topik kita tadi? Itulah. Dah lost Dah lost sekejap. Okay, mula-mula kita okay dah. Lepas tu alamak. Planning after second year kan. Lepas tu kita dah cerita dah semua macam aktiviti waktu cuti SEM. Kita pun baru 2 hari je cuti SEM. Yang Mira adalah lama sikit. Itulah. Sama je planning kan. Lepas tu kita cakap pasal planning after second year. Kita dah cakap dah nak pergi practical lah. Tapi prefer ni ke tak? Prefer ODL ke tak? Mestilah tak kan. So semua kita pun dah cerita dah yang tu. So preparation waktu practical during COVID ini macam mana? Contohlah kalau boleh physical kan. Lepas tu betul. Yes. Okay, macam masuk balik. Gabi lagi masuk balik. Okay, macam kita of course lah. Kita kan duduk tempat lain-lain kan. So macam nak bagi tahu kita duduk kat mana? Tak boleh. Penang ke? Tak boleh. Dah, okay. Uish, Dawi ni dia menjaga privasi ya. Bagus. Okay. Okay, so macam kita praktikal tempat lain-lain lah. Macam kami pun tak ada lah macam nak ikut kawan kan. So macam ikut yang senang lah, yang dekat dengan tempat tinggal. Kalau nak cakap macam ni lah, Bat duduk dekat tempat yang ada ni, jambatan tu. Pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah korang. Alah, Google ada. Okay. So macam in terms of macam aku pilih tempat yang dekat dengan rumah kan, so that macam senang nak pergi hospital kan. Mak aku apply dekat rumah. Macam Dawi dengan kau pula Mira macam mana? Aku jauh. Macam penempatan praktikal kau macam mana? Rahsia. Wow, macam okay. Tak, sebab kita Mesti orang kau tak ni fikir kan? Mesti kau tak fikir kan sebab tak ada keputusan lagi kan? Sebab Fifi selalu dicampak je kan. Bojak. Kita memang akan dicampak je. Betul. Macam dia ada ni ada macam dia punya apa panggil? Interim. Maksudnya interim orang panggil. Maksudnya macam bulan ni pergi sana, bulan ni pergi sini macam tu lah. Kita orang first 6 month hospital lain, lagi satu 6 month tu hospital lain. Saya kurang setahun kan sama hospital. Setahun orang tak sama. Oh, patut dicampak-campak. Kesian dia. Ya dia. Nak cendol? Kesian dia. Tak apa, okey je kan macam tu kan. Tapi tak puas. Tapi tepuk. Macam apa pula Dawi? Kalau macam aku nak kena tunggu keputusan ni dulu. Tamat dulu. Kalau tak aku memang tak buat preparation apa lah. Buat macam useless je. Kalau buat pun nak buat apa? Sebab macam kita kan nak cari rumah sewa lagi. Tapi macam benda tu pun tak confirm lagi kan. So macam mana nak cari? Betul. Sebab rumah sewa semua tu melibatkan duit. Itu tu.
Kalau nak sewa kena bagi deposit apa semua. Kalau tak jadi macam mana? Tak ke fake hook kat situ? Nak sediakan perenderaan lagi. Tapi so far macam aku macam smooth kan. Tu tak? Macam Tak Faham? cakap agak. semua dekat. Hashtag Dekat. iri. Hashtag iri hati. Jodoh. Melawak. Tapi kita senasib sekarang ni. Betul. At all pun semua senasib sekarang ni. Tak tahu nak cakap. Faham? Betul. Sama je kita ni. Sama je. Okay, so nak conclude ke apa ni? Set. Apa? Tak ada. Itu je lah kan. Ke nanti lah kita apa-apa. Ke ada lagi nak sembang? Ni yang plan sepanjang nak cuti ni. Yes betul. Korang nak buat apa sepanjang cuti ni? Bukan kita dah discuss tadi. Oh dah discuss lah. Okay. Yang pasal nak buat podcast apa tu? Podcast lah kan. Okay. Okay, Cun. Kalau Bat dia ada plan lain. Dia YouTuber pandai-pandai macam ni. Pandai-pandai support lah. dia. Hashtag. Best kali Kau punya YouTube. Nanti isi kat bawah. Tak apalah, nantilah promote. Hujung-hujung nanti. Dia nak weh. Siapa nak tahu Dia YouTube nak. dia, tunggu episode 2. Itu lah. Okay. Macam buat podcast. Okay weh. Memandangkan ini first episode kita kan. Okay, cuba cerita sikit dekat cerita sikit kat pendengar. Okay, cerita sikit lah macam kenapa kita nak buat podcast ni, like apa plan kita untuk podcast ni, like macam mana kita nak, faham tak? Kenapa kita semua setuju untuk nak buat podcast ni dari segi dia punya, macam tu lah. Faham tak? Faham? Okay, siapa yang founder dia, gitu. Tapi jawab. Oi. Soalan-soalan yang pintar ni kita bagi tahu je. Azim. Inspiration dia daripada daripada yang manipulatekan satu macam mana cakap benda ni sensor lah, nanti kata orang copy paste pula. Tak ada, tapi memang copy paste pun sebab cakap inspiration lah. Inspiration pada YouTuber ni. Lepas tu kita orang macam YouTuber S lah, YouTuber S. YouTuber S, lepas tu YouTuber T, S lagi. S lagi. Banyak sebenarnya daripada S sebenarnya. YouTuber S. Itulah sebab banyak sebab tu kena tambah S. Macam sebab itulah. Lepas tu macam suka dengan podcast lah kan. Lepas tu kita orang macam sembang-sembang kan, macam sembang lah. Lepas tu discuss something ni. Lepas tu macam apa kata kita buat podcast? Macam podcast tu kita. Macam podcast tu kita. Aku ingat lagi momen tu dalam bilik. You do. Betul macam macam kita tiga orang tengah discuss tau. Lepas tu orang yang dekat depan dengar macam, ui bapak kau pahal dengar sikit. Dia macam dengar yang kusyuk lah tu. Lepas tu contoh macam kita bukan seorang tu je yang cakap macam okay Dawi kau pula macam mana? Okay Mira kau pula macam mana? Kalau kau macam tu kau buat apa? Macam tu lah. Dia macam real life podcast. Lepas tu macam kita pun sampai terkeluar macam macam podcast tu. Itulah. Lepas tu macam kita orang pun nak try something new. Why not? Free je benda ni. Korang berminat korang buat je lah. Kita poly skill lah. Bukan saja poly skill dalam podcast ni in terms of kita orang punya communication skills. Lepas tu tak adalah cuti SEM ni terbuang masa je kan. So macam alang-alang cuti SEM lama ni di SEM. Macam 2 bulan lebih juga. Kan? Betul ODL pun macam lama lagi ni. Betul. Tapi best tu kita buat podcast ni walaupun kita nak upload lah kan something like that. Tapi it's just like a real time conversation dah macam lama tak buat macam ni. Itu pun salah satu daripada terapi untuk kita release stress. Betul. Bukan setakat kita nak buat saja kan. Kalau korang tu nak release stress ke apa. Ni tu try lah borak-borak dengan member korang, betul take isu. Tengok fisioterapi dah pesan tu. Tu lah.
And itulah try lah. So apa salahnya kalau korang borak-borak tu nampak macam podcast ni. Tu. Podcast ni Sulit boleh kan lah. adik-adik tu. Mana tahu tu menarik di mata orang lain juga. Diorang pun betul. boleh follow. Di telinga orang lain. Oh, di mata pula. Maafkan saya. Telinga orang lain. Tapi kalau korang nak buat yang macam podcast dekat YouTube, di mata lah. Kalau Good di lah, hati try macam lah mana? search, buat research. Kita orang pun baru je. Dan kita orang pun haraplah macam kita orang podcast ni dapat sambutan. Yes, betul. Mungkin dalam masa-masa depan kami pun akan improve lah in terms of audio sebab kita kan online kan. So Ya, macam betul. macam limitation sikit kat situ. Mungkin kita akan buka studio sendiri insya-Allah. InsyaAllah kita doakan baik-baik saja walaupun ini dah baru first episode kan. Okay. Kita tak tahu tapi kita macam boleh lah. Boleh lah insya-Allah. Kita hanya merancang, Allah yang menentukan. Ya, benar. Ya. Allah yang satu. Allah yang satu. Itulah kita punya started kenapa nak buat podcast ni. Ya, macam tu. Betul semua orang macam semua orang setuju. Okey. Macam tu je lah. Dia macam simple gila kan. Macam dia macam simple je. Okay. In terms of nama tu nantilah. In terms of nama. Okay. So sekarang ni pun dah nak dekat pukul 12. Korang pun nak tidur dah. Tidur. Saja je nak bagi korang dengar podcast ni before tidur. Sebab tu nama kita roll Pillow Talk Podcast. Yeah. Kita newbie lagi. So kalau macam starter gagap-gagap macam ni tak sama dia punya apa tu? Dia punya orang enjoy je lah korang enjoy. Biasalah member. Ya tu. Nanti kita orang improve. Okay Dari, so mungkin kita boleh stop kan? Tak ada dah topik lah. Apa-apa nanti kita bincang lain lah, episod lain. Okay. Nantikan. So hari ni setakat tu sajalah kita bincang pasal kita pun baru habis tu je kan. Habis sem 4, second year of semua benda-benda tu lah. Sembang, nanti kita sambung. So sekian saja daripada kami. Nantikan episod yang akan datang daripada kami, Pillow Talk Podcast. Yeah. Ni serentak. Okay. Tak. What? Okay. Faham tak? Okay, faham. Dia mula dah. Jangan start. Okay. Di episod akan datang. Okay, bye. Bye. Boy. Okay, stop recording.